yang katanya ada ritual kedai tu. Tak boleh buka sebarang. Maksudnya malam Jumaat ke, kalau dia gunakan macam janin ke, kena susukan pada setiap malam Jumaat. Dan kalau mati saja, memang tak ada tempat lain melainkan tak ada pengampunan Allah, tak ada rahmat Allah, maknanya sama seperti penyembah-penyembah berhala semata-mata. Assalamualaikum, kembali bertemu dalam Sembang Viral bersama saya Fitri Yahya. Hari ini berkongsi tentang satu perkara yang amat penting dalam kehidupan kita, sebab apa yang dimakan, apa yang dijamah, apa yang dibawa dalam hidup ini membawa kepada hisab di akhirat nanti, tentang ilmu pelaris dalam makanan dan juga dalam jualan serta kehidupan. Kalau tengok pada masyarakat Melayu kan, memang dari dulu lagi lah kita tengok kalau ada orang tu berniaga ke apa semua, kadang-kadang makanan tu ialah memang logiknya memang tak sedap. Tapi bila tengok ada je orang datang sampai kita pun pelik. Banyak orang yang membuat eksperimen, katanya kalau dibaca sekian-sekian, macam ada yang tak kenalah. Dibimbangi mereka ni menggunakan ilmu pelaris. Apa pendapat Ustaz? Kita pun tak sangka, orang kata kita dah di new millennium kan. Kita rasa masyarakat bijak, pintar ni. Tapi rupanya sebab manusia ni dia ada sisi-sisi lemah dia ya. Itulah yang dieksploitasi oleh syaitan, dan syaitan akan menjadi sentiasa penguasa untuk manusia itu. Dan saya kira topik ini sebenarnya dia relate balik kepada pertama-tama dalam hidup kita ni, kita kena banyak menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab apa pun nanti, dia punya isu dia adalah peranan syaitan dalam bisnes itu. Itu yang kita rasa macam tak seronok, sebab kita nak berniaga secara dengan penuh kebaikan ya, penuh etika, tapi ada pihak yang mungkin dia takut barangkali kepada persaingan sampai menggunakan perkara yang terlarang. Sebab bila kita terlibat dengan impres ni, bermaksud memang dah sekutukan Allah, terlibat dengan syirik ya. Sebab saya perhatikan ada juga yang katanya ada ritual kedai tu, tak boleh buka sebarang. Maksudnya malam Jumaat ke, kalau dia gunakan macam janin ke, kena susukan pada setiap malam Jumaat. Manusia ni dia dah tahu, sebab tu apabila manusia dia tergelincir bahawa yang menentukan, yang menjaga, yang memelihara, yang menguntungkan, yang merugikan hanya Allah Subhanahu Wa Taala, bertitik tolak daripada situlah saya kira manusia akan mula dia fikir sendiri. Jadi bila fikir sendiri itu mungkin orang bagi tahu dia, dan manusia ni dia orang kata dia banyak unfinished business dia. Jadi kadang-kadang kita rasa bahawa kenapa aku buat tak maju-maju, orang lain buat maju, sedangkan kita tak nak belajar apakah rahsia kemajuan dia. Maka ada pula orang bagi suggestion, inilah jalan dia ya, dan kita kemudian boleh percaya walaupun dalam zaman moden ni kita kata. Tapi ada juga yang berprinsip mengatakan bahawa kalau kau ni ikut sang ahli haramkan, memang tak ke mana lah kau. Bermaksud dah ada satu sekeliling yang negatif kan. Kalau tak guna macam mana kita ni, seorang lain tu semua guna. Jadi nak tak nak memang kena. Ada yang berhujah seperti itu. Jadi apa yang menyebabkan mereka ni berani bersuara dan juga katakan kalau tak buat yang tu memang tak ke mana. Allah pun memang sebut Allah nak bagi kekayaan itu, sebab akhirnya walaupun mereka menggunakan syaitan ke, mereka menggunakan syirik ke, hakikat akhir yang menentukan Allah. Kan Allah kata Allah boleh bagi harta, kekayaan kepada orang yang Allah mahu, dan Allah boleh bagi kekayaan pada orang yang Allah tak nak mahu. Untuk dapat kekayaan itu ada cara yang diredai. Diredai ni istilahnya maknanya benda tu berkat. Yang tak diredai, benda tu disebut istidraj. Berkat pun boleh berkembang, istidraj pun boleh berkembang. Jadi manusia dikeliru, sebab kadang-kadang dia kata, ada kawan aku dia kata dia buat guna bomo ni tetapi kaya. Memang sebenarnya kita diajar memang ada dua cara tersebut. Cara berkat, cara istidraj. Terpulang pada kita nak ikut tunnel mana, namun kejayaan memang di tangan kita. Amat malang kalau dipakai istidraj, sebab dia ada risiko side effect dia ya. Terpaksa menyembah syaitan, terpaksa ditunduk pada syaitan. Jangka panjang dia akan kena main balik oleh syaitan. Pelik juga ya, di tengah kedai makan Islam tu tergantung benda-benda yang mungkin agak pelik, kain-kain yang mungkin agak muskil. Dia katanya mereka ni dah terikat, mungkin dalam bahasa yang jelasnya kontrak, tapi ini mungkinlah ada perjanjian dengan pihak-pihak yang telah mereka ambil perkhidmatan untuk berlaris ini, Ustaz. Sebab itulah Islam ni dia ada peraturan dia. Syekhul Islam contohnya Ibn Hajar Al-Haythami memang menetapkan bahawa apabila kita bersandar kepada makhluk ya, untuk mendapat faedah kepada kita juga makhluk, maka perkara tersebut dari segi hukumnya disebut kabair, maknanya berdosa besar dan berpotensi lebih dahsyat sampai kepada syirik. Jadi maknanya kita buat sesuatu tetapi potensinya menjadikan seorang tu syirik, dan kita tahu syirik ni ialah dosa yang memang takkan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Syirik adalah atas pada dosa besar. Jadi maknanya berbaloi ke kita buat semata-mata nak untung 100,000, 100,000, tetapi di sisi Tuhan, di sisi Allah, kita ni adalah seorang yang menyengutukan Allah, dan kalau mati saja memang tak ada tempat lain melainkan tak ada pengampunan Allah, tak ada rahmat Allah, maknanya sama seperti penyembah-penyembah berhala semata-mata. Ustaz, yang kita bimbang, ada yang kata pelaris ini bersumberkan kepada Quran. Mungkin ayat yang kita rasa macam bermula dengan bismillah, tapi ada macam perkataan yang tak difahami, mungkin dalam dialek tertentu ke. Jadi dalam konteks ini macam mana, Ustaz? Bila kita dah nampak tadi, kita nampak pula dari segi apa hukum kalau kita menggunakan doa yang orang kata hari ini ruqyah, yang orang kata bahawa azimat ataupun tamaim dalam bahasa Arab disebutkan. Menurut ulama, kalaulah benda tersebut memang menggunakan Al-Quran, yang difahami itu memang Quran, zikir atau apa-apa perkara yang memang ada dalam batas Islam, di samping dia percaya bukan benda tu yang memberi bekas, tapi Allah hanya sekadar sebagai orang kata nak mendapat keberkatan, diharuskan. Ya, ni kalau kita tengok pihak Darul Ifta Nusriyah sebagai contoh, dia menyatakan tentang bahawa jumhur Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Syafi'i menyatakan boleh. Namun sekiranya macam bismillah tu mula je, lepas tu tak tahu apa dah. Lepas tu ada perkataan-perkataan yang memang tak difahami, maka dia balik kepada dilarang, dan larangan tadi macam tadilah, sama ada dosa besar atau lebih bahaya, boleh menjadikan seorang tu syirik pada Allah. Kita sebagai pelanggan kan, terasa macam kita dah membaca ayat yang tertentu yang diajarkan oleh mungkin Ustaz. Jadi bila kita baca tu macam ada sesuatu berlaku. Ada yang kata pinggannya retaklah apa semua. Macam Ustaz, untuk kita mengiyakan, untuk mengesahkan tempat ni memang tak pelik lah. Memang kita nampak pun, memang nampak tuan kedai pun lain macam. Apa peranan kita, Ustaz, dalam konteks ini pun kena hati-hati juga. Betul. Takut fitnah takut fitnah pula ya. Jadi pada kita, sebab fiqh ni dia adalah memberi panduan zahir. Maknanya panduan zahir tu maksudnya adalah kita masuk, kita baca doa sepaling-paling tidak bismillah. Itu adalah doa paling besar, paling kuat yang kita patut ada menjadi perisai pada kita pada bila-bila masa. Kalaulah ada orang yang lebih pandai, mungkin dia dapat tunjuk smart segala macam, dan itu sebenarnya dari sudut fiqahnya dia adalah untuk diri dia. Sebab kalau tidak, kalau kita ambil kaedah siapa-siapa pun boleh baca, maka tak mustahil dia menjadi bahan sabotaj dalam bisnes. Jadi sebab tu Islam juga jaga kedua-dua pihak supaya dia tidak darar wala dirar. Dia tidak memberi impak-impak negatif pula ya. Takut juga kan Fitri katalah saya cerita kat orang, kedai tu saya baca bismillah begini-begini. Sedangkan pengalaman kita kebetulan sesuatu. Bukankah kita telah memfitnah kedai itu? Anda kata tuan rumah ataupun tuan kedai ni dah terbiasa dan memang jadi perkara yang lazim dalam hidup dia. Mungkin juga mewarisi amalan nenek moyang, susah nak tinggal. Apa mungkin ruang yang kita ada untuk keluar daripada kepompong kejahilan ini? Kita kata tak ada apa yang boleh menyelesaikan masalah melainkan ilmu. Mungkin rakan-rakan kita yang sedang menonton pada masa ni dan dia sedar bahawa dia buat benda tak betul tu, maka Allah tetap akan menerima balik pulang kepada kita ya. Cuma kalau syirik ni bahayanya, sebab syirik ni ialah benda yang menanggal akidah iman kita tu. Maknanya dia kena syahadah balik. Itu yang jadi berat. Kenapa syirik tu jadi berat? Tak boleh dengan ya Allah, aku bertaubat semata-mata ya Allah. Jadi sebab tu saya yakin walaupun sejauh mana dia dah telah terlajak, maka Islam tetap menerima balik dan menurut syarat-syarat kembali dengan betul. Jadi the bestnya adalah kita mesti meninggalkan perkara ini, bukan mesti meninggalkannya, sekarang kita tinggalkannya, Allah pasti akan berikan jalan lain untuk kita insya-Allah. Makhrajan yang kita duk baca duk, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, itu insya-Allah Allah beri pada orang yang memang tolak benda-benda tadi, serah pada Allah, Allah bagi makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tak mustahil Allah beri rezeki daripada sumber tak diduga. Kalau dah ada perjanjian berbomoh yang katanya ini paling kurang kena 5 tahun dan juga untuk tanggalkan tu ada cara-caranya. Keterikatan itu sangat bahaya Ustaz ya, sebab dah ada perjanjian di belakang dengan syaitan tu. Mungkin mujahadah yang diperlukan supaya betul-betul supaya sekalipun terpaksa mengeluarkan kos yang besar untuk memutuskan semua jalinan dengan hal yang syirik ni Ustaz. Memanglah kita nampak ya, syaitan itu kuat. Sebelum kita nampak bahawa kita pulangkan keyakinan kita pada Allah. So kalaulah kita memang dengan ilmu kita, dengan kita yakin dan percaya, maka syaitan sebenarnya daif pada orang yang kuat iman, yang ikhlas hatinya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allah kata kalau bagi orang ikhlas, aku tak boleh nak masuk kok mana pun, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, aku tak mampu nak merosakkan dia. Bila kita menolak syaitan bermaksud menolak segala yang mungkar dalam hidup ini. Kadang-kadang hasilnya menarik tapi apa guna sebab ia syirik. Kadang hasilnya begitu berjuta
tapi nampaknya kita memuja yang derhaka. Semoga ini memberikan manfaat yang besar, perbincangan yang bermanfaat supaya kita dapat menghindari ilmu pelaris dan tidak terjerat dalam amalan syirik yang merosakkan masa depan di akhirat nanti. Sekian, jumpa lagi dalam Sembang Viral. Assalamualaikum.